Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jadi insya-Allah pada kelas kita hari ini Ustaz nak ajar tentang bidang Jawi. Okay, bidang Jawi, tulisan Jawi. Jadi untuk tahun 5 awak semua akan belajar 3 tajuk ataupun 3 unit. Okay, yang pertama berkaitan dengan badan sihat hidup ceria. Yang kedua, kenali budaya Malaysia. Dan yang ketiga, seni khot warisan bangsa. Jadi, untuk kali ini kita akan pergi kepada unit yang pertama lah. Iaitu unit badan sihat hidup ceria. Jadi, saya nak awak semua tolong dengar betul-betul apa yang saya akan bacakan daripada buku teks ni. Sebabnya kalau saya nak dengar awak baca tak dapat. Jadi, awak kena dengar betul-betul. Tengok setiap perkataan tu mana yang awak tak tahu bunyi dia, dengar macam mana saya baca dan kena ingat ejaan dia selepas ni. Boleh? Sebabnya lepas ni saya nak bagi tugasan sikit, nak bagi kerja. Okey, tajuk badan sihat hidup ceria. Jadi tajuk ini berkaitan dengan kesihatan. Berkaitan dengan kita kena menjaga kesihatan diri. Sebab apa? Sebab kesihatan yang kita dapat ni Allah dah berikan kepada kita secara percuma. Jadi kita wajib untuk jaga kesihatan. Kita tak boleh merosakkan tubuh badan kita. Kita tak boleh buat apa-apa perkara yang dapat menjejaskan ataupun merosakkan kesihatan tubuh badan kita lah. Okey, jadi cuba tengok dekat gambar rajah ni. Tengok ramai orang keluar ke taman untuk apa? Untuk beriadah, untuk berjoging dan sebagainya lah. Okay, cuba tengok teks ni kan. Kata anak dia ni, wah ramainya orang yang datang ke sini ayah. Ayah dijawab, tentulah Nizam, semua orang semakin peka dengan kesihatan. Semua orang makin tahu bahawa pentingnya kesihatan tu. Kesihatan ni tak boleh dibeli tau. Dia kena jaga. Ada orang kaya duit banyak tapi duduk terlantar dekat hospital. Guna juga kan duit banyak-banyak tapi sakit. Tak dapat sembuh penyakit dia. Sebab apa? Sebab dia tak jaga kesihatan. Sebab itulah kita semua, terutama awak semualah yang masih muda ni, kena jaga kesihatan betul-betul. Kalau tak nak menyesal pada waktu dewasa nantilah, kena rajin buat aktiviti yang boleh menjaga kesihatan. Okay, kita tengok apa contoh aktiviti-aktiviti yang mana ataupun amalan-amalan yang kita kena buat. Yang kita kena buat supaya kita dapat hidup dengan lebih sihat. Okey, tolong dengar betul-betul sebab lepas ni ada kerja yang Ustaz nak bagi. Okey. 5 amalan hidup sihat. Jadi dekat sini dia tunjuk ada 5 amalan yang mana kita boleh lakukan supaya kita dapat hidup dengan lebih sihat. Okey. Yang pertama, pengambilan makanan sunnah. Pengambilan makanan sunnah. Okey, jadi yang pertama kita kena perbanyakkan mengambil ataupun makan makanan yang sunnah. Apa maksud sunnah? Sunnah ni adalah makanan yang Nabi suka makan. Nabi Muhammad SAW suka makan makanan yang sihat-sihat. Jadi sebab itulah kita kena ikut apa yang Nabi makan, kita makan. Sebab selain ada berkat, Nabi juga makan makanan yang sihat-sihat je. Okey, jadi sebab itulah kita kena ikut apa contoh-contoh makanan yang Nabi makan. Okey, sebelum tu saya nak awak semua tolong fokus dekat perkataan sunnah ni. Ni merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab. Sunnah. Dia 3 huruf je. Sin, nun, ta marbutah. Ini sunnah. Tolong ingat itu ejaan untuk sunnah. Okey, jadi saya baca, awak dengar ya. Okey. Mengamalkan pemakanan sunnah seperti madu. Madu yang pertama. Buah zaitun. Kurma. Habatus sauda. Susu kambing. Dan lain-lain yang kaya dengan pelbagai khasiat, mampu membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan untuk kekal sihat. Okey, jadi itu yang pertama. Kita kena ambil makanan-makanan yang sihat. Terutamanya makanan sunnah lah. Macam madu, buah zaitun, kurma, habatus sauda, semua tu lah. Sebab semua tu ada khasiat. Selain kita dapat menjaga kesihatan, kita juga dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah. Apa yang Nabi makan, kita makan dengan niat kita nak ikut apa yang Nabi makan. Kita dapat pahala dan juga dapat
dapat khasiat pemakanan tu lah. Okay, jadi tak semestinya makan makanan semua ni. Apa makanan-makanan lain yang sihat yang berkhasiat, kita kena makan juga. Okay, itu yang pertama, pengambilan makanan yang makanan sunnah dan juga makanan berkhasiat lah. Itu penting tau. Kena jaga makanan tu betul-betul. Terutamanya waktu kecil ni. Jangan banyak makanan manis, jangan banyak makanan yang berperisa, Maggi semua tu, itu semua tak bagus untuk makan banyak-banyak. Kena kurangkan, kena jagalah kita punya pemakanan. Okay, yang kedua, beriadah dan bersenam. Beriadah dan bersenam. Sama juga, sama je maksud dia beriadah dengan bersenam ni, maksud yang sama. Beriadah ni lebih kurang macam bersukan lah. Okay, jadi beriadah. Beriadah ni juga merupakan perkataan pinjaman bahasa Arab. Tolong ingat. Beriadah. Okey, beriadah dan bersenam. Okey, rajin beriadah dan bersenam menjadikan jantung sihat dan kuat. Sisa toksin dalam badan pula akan keluar melalui peluh dan membolehkan darah mengalir dengan lancarnya. Jadi kita kena rajin bersukan dan bersenam. Walaupun kita duduk rumah je, kena buat apa-apa aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh lah. Sebab apa? Sebab dengan peluh tu keluar, semua sisa toksin yang ada, sisa toksin dalam badan kita ni akan keluar juga. Kalau kita tak bersenam, kita duduk diam je, badan kita akan jadi tidak sihat lah. Jadi itu amalan yang kedua. Selain kita makan makanan yang sihat, kita kena rajin bersenam dan beriadah. Bersukan lah, tak kisahlah. Main bola ke, nak main apa-apalah, baling selipar ke, tak kisah. Yang penting buat aktiviti yang boleh keluarkan peluh. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan kesihatan berkala. Kita kena cek kesihatan kita secara maksudnya kadang-kadang lah, ada waktu free, kita kena cek kesihatan kita. Jangan tak cek. Kita kena cek sebab tak tahu. Tak kita dah sakit kan, tak tahu. Jadi kita kena cek kadang-kadang. Okey, pemeriksaan kesihatan berkala jangan diambil mudah. Dengan mengetahui tahap kesihatan, kita boleh mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik. Okey, itu yang ketiga, kena cek kesihatan kita sentiasa. Okey. Yang keempat pula, elakkan perbuatan negatif. Kita kena menjauhi perbuatan-perbuatan negatif. Negatif ni yang buruk lah kan, yang mana perbuatan tu boleh membuatkan kita punya kesihatan makin teruk. Okey, apa contoh dia? Tengok dekat sini. Perbuatan seperti merokok, merokok, minum arak atau pengambilan dadah perlu dijauhi untuk kekal sihat. Nampak tak? Kita kena jauhi 3 perkara ni. Yang utama, merokok. Jangan sekali-kali kita cuba untuk merokok. Merokok ni sangat buruk. Tabiat yang sangat buruk dan juga memberi kesan yang tak bagus pada waktu akan datang lah kan. Jadi jangan cuba-cuba untuk merokok. Okey. Arak dan dadah bukan sahaja haram di sisi agama Islam, tetapi juga merosakkan sistem serta organ dalaman yang membawa kemusnahan diri, keluarga dan juga negara. Okey, jadi macam tu juga dengan arak dan juga dadah. Dua benda ni sangat merosakkan tubuh badan kita lah. Jadi kena jauhi. Jangan kita gatal-gatal nak mencuba. Dadah, arak dan juga rokok. Kena jauhi. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Ini yang kelima. Kita kena jaga kita punya kebersihan kita. Sebab kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jadi kita kena jaga kebersihan diri dan persekitaran. Okey, tahun 2020, dunia digemparkan dengan ancaman maut virus COVID-19. Sekarang kita semua tengah menghadapi wabak yang bahaya, iaitu COVID-19 kan. Sebab tu kita semua sekarang duduk rumah, tak boleh pergi sekolah. Sebabnya kita nak berjaga-jaga daripada virus COVID-19. Kita dinasihatkan supaya peka dan sentiasa menjaga kebersihan diri serta persekitaran. Kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal adalah antara kaedah terbaik memutuskan rantaian wabak ini. Okey, jadi kita kena sentiasa menjaga kesihatan diri. Kena rajin basuh tangan, rajin mandi pakai sabun.
Sebab untuk kita nak menghilangkan ataupun kita nak bunuh virus-virus tu lah, kuman-kuman tu. Jadi sangat penting untuk kita menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran kita. Okey, jadi itu 5 amalan yang kita boleh lakukan untuk untuk hidup dengan sihat lah. 5 amalan tu. Okey, jadi sekarang ni Ustaz nak bagi kerja dekat awak semua. Okey, daripada teks yang Ustaz baca ni kan, yang Ustaz baca tadi, daripada teks semua ni, Ustaz nak awak semua keluarkan 5 perkataan imbuhan apitan. 5 perkataan imbuhan apitan. Okey, ingat lagi tak apa tu imbuhan apitan? Kita ada imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Okey, Ustaz tunjuk. Okey, contoh yang Ustaz tulis dalam perkataan Rumi dulu. Makan. Makan ni kata dasar. Okey, contoh kalau saya letak imbuhan awalan. Saya buat memakan. Me dekat depan tu disebut sebagai imbuhan awalan. Okey. Kalau imbuhan akhiran saja pula, okey, contoh makan kata dasar dia, kalau letak imbuhan akhiran, contohnya makanan. Makanan. Itu imbuhan akhiran. Jadi apa pula imbuhan apitan? Imbuhan apitan ni adalah imbuhan yang berada di depan dan di belakang. Contoh kalau makanan adalah pemakanan. Makan tu kata dasar dia. Tu imbuhan awalan. An tu akhiran. So jadilah pemakanan. So pemakanan adalah perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Faham Okey, jadi ni contoh dia lah. Jadi daripada teks yang Ustaz baca tadi, Ustaz nak awak semua keluarkan 5 imbuhan apitan. Lepas tu daripada 5 perkataan tu, Ustaz nak awak semua buat ayat. Buat ayat ringkas. Buat ayat ringkas dan hantar kepada Ustaz melalui WhatsApp. Okey, contoh. Ustaz bagi contoh. Takut ada yang tak faham. Okey, contoh. Okey, contoh kan. Ustaz buat tadi apa? Makanan. Okey, ini perkataannya. Okey, jadi Ustaz nak awak semua buat ayat. Contoh makanan. Buat ayat. Okey. Makanan yang sehat penting dalam kehidupan. Siap. Buat ayat dia ringkas je. Yang penting Ustaz nak awak semua keluarkan. Ada banyak perkataan imbuhan daripada teks ni. Ustaz nak 5 je. 5 je Ustaz nak awak keluarkan. Kemudian berlima tu buat ayat yang ringkas. Boleh? Yang pertama awak kena cari dulu 5 perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Ada imbuhan dekat awal dengan akhir. Kemudian buat ayat daripada 5 perkataan tersebut. Boleh? Okay, jadi itu sahaja kelas untuk hari ini. Jangan lupa hantar kepada Ustaz kalau dah siap. Okay. Siapa yang tak hantar tu Ustaz kira sebagai ponteng. Okay. Jadi Ustaz harap semua dapat buatlah. Jadi itu sahaja kelas untuk hari ini. Wallahu a'lam. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.